Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Atamanna lakum bisiha wal afiyah. Insyaallah fi hadzal yaum sanadrusu al-madah ulum al-Quran. Pelajar-pelajar yang dikasihi, dan insyaallah kali ini kita akan menyambung semula tajuk di dalam ulum al-Quran, iaitu tajuk yang kelima. Tajuk yang akan kita belajar pada kali ini adalah Nuzul Al-Quran Munajjaman. Penurunan Al-Quran secara beransur-ansur. Seperti mana yang kita tahu bahawa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara beransur-ansur. Jadi pelajar boleh melihat dan membuka buku teks pada muka surat yang ke-9. Nuzul Al-Quran Munajjaman atau Mufarraqan. Penurunan Al-Quran secara beransur-ansur. Yang pertama, kaifiat. Cara penurunan Al-Quran. Nuzilal Al-Quran kulluhu bil wahyi al-jali biwasitah Jibril ala qalbi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaifiat cara penurunan Al-Quran iaitu diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil qauluhu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqsin wa nazzalnahu tanzila. Yang bermaksud, dan Al-Quran itu kami turunkan dengan beransur-ansur, dibahagi-bahagikan, supaya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat membacakannya kepada manusia dengan tenang, dan kami menurunkannya secara beransur-ansur. Surah Al-Isra ayat 106. Mudah. Salasa wa 20 sana. Tempoh Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah selama 23 tahun, iaitu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Hikmah Nuzul Al-Quran Munajjaman. Hikmah Al-Quran itu diturunkan secara beransur-ansur. Apa hikmah dia? Ada 4 hikmah diturunkan Al-Quran itu secara beransur-ansur. Yang pertama, tasbit qalbi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tasliyatahu wa raf'ul kharaj anhu wa izalatu ma ya'tara sadrahu min daikin wa khuznin. Hikmah yang pertama dalam penurunan Al-Quran secara beransur-ansur, menetapkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menghiburkan dan mengangkat kesukaran yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengangkat, membuang apa yang mengganggu hatinya daripada kesempitan dan kesedihan. Allah Ta'ala telah berfirman, qauluhu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qala alladhina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linuthabbita bihi fu'adak warattalnahu tartila. Yang bermaksud, dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus? Demikianlah
agar kami teguhkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengannya dan kami membacakannya secara tartil. Surah Al-Furqan ayat yang ke-32. Hikmah yang kedua, hikmah nuzul Al-Quran munajjaman. Taisir hifzul Quran Al-Karim wa fahmuhu. Nuzul Al-Quran mufarraqan liyathul 'ala al-muslimin hifzuhu wa fahmuhu. Idh law nuzila marratan wahida la syaqqa 'alaihim an yahfuzu wa yafhamu. Yang bermaksud memudahkan hafalan dan pemahaman Al-Quran. Al-Quran diturunkan secara berperingkat untuk memudahkan umat Islam menghafal dan memahaminya. Sekiranya Al-Quran itu diturunkan sekaligus, maka sukarlah bagi umat Islam untuk menghafal dan juga memahaminya. Hikmah yang berikutnya, musayaratul hawadis. Al-ayyam mali'atu bil ahdas muta'addida wal qadaya mutanawwa'ah fakana kullama jadidun minal umur allati tata'allaku bimasalihul ibad fid dunya wal akhirah, iaitu menepati kejadian atau situasi yang berlaku di mana hari-hari yang dipenuhi dengan pelbagai peristiwa dan isu yang berbeza. Maka setiap kali ada perkara baru yang terjadi yang berkaitan dengan masalah manusia, sama ada di dunia dan juga di akhirat, maka diturunkan Al-Quran untuk menerangkan hukum yang sebenar. Dan hikmah yang terakhir atau yang keempat, hikmah nuzul Al-Quran munajjaman tadarus fi tashrik wa tarbiyatul ummah, yang bermaksud berperingkat di dalam pensyariatan dan mendidik umat Islam. Antara tujuan terpenting diturunkan Al-Quran secara berperingkat adalah untuk mendidik umat Islam menjauhi keburukan dan kemaksiatan secara berperingkat dan juga mengajar umat Islam menghiasi diri mereka dengan kebaikan. Dilalah alal i'jaz, bukti kemukjizatan Al-Quran. Ala ragmi minan nuzul Al-Quran mufarraqan fi nahwi 23 sanah wa fi awqat mutabayyinah wa ahkam mukhtalifah wa hawadis muta'addidah illa annahu qad ruttiba tartiban ajiban bihaythu la tara fihi khilalan baina ayatihi wala tunafiran baina kalimatihi wala tanaqidan fi ma'anihi wala ikhtilafan fi maqasidihi wa maramihi. Walaupun Al-Quran itu diturunkan secara berperingkat selama 23 tahun pada masa yang berbeza dan hukum hakam yang berbeza, peristiwa yang berlainan, namun Al-Quran disusun dengan cara yang sangat mengagumkan, iaitu tiada satu pun cacat cela yang berlaku antara ayat-ayat Al-Quran. Tidak ada keraguan di antara perkataan-perkataannya dan tiada pencanggahan pada makna-maknanya, dan yang paling penting tiada sebarang khilaf. Inilah dia tajuk yang kelima, nuzul Al-Quran munajjaman. Mudah-mudahan dapat memberi sedikit pemahaman kepada pelajar STAM. InsyaAllah kita akan berjumpa pada tajuk yang terakhir di dalam ulum Al-Quran pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.